أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah untuk memberkati majlis ilmu kita di Masjid Umar Al-Saifuddin pada malam ni, InsyaAllah kita sama-sama memulakannya dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi dan sayangi Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga seterusnya adik-adik jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesihatan, kelapangan dan juga kehendak, keinginan untuk bersama-sama berada dalam majlis pada malam ini. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan kamu tidak akan menghendaki sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sampai kepada kali yang keempat surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Kita insya-Allah pada malam ni kita akan bersama-sama di ayat yang ke-9 insya-Allah. Ataupun selepas sikit. Jadi insya-Allah dalam perbincangan kita insya-Allah pada malam ni kita akan tengok ayat yang menceritakan tentang satu peristiwa. Kita sebutkan hari itu bahawa surah Al-Alaq ini terbahagi kepada dua. Maksudnya ialah turunnya dalam dua masa yang berbeza. Walaupun surahnya pendek, surahnya hanya 19 ayat, tetapi turunnya dua kali. Iaitu yang pertama, dua kali artinya ialah 1 hingga 5 turun pada awal-awal, iaitu awal-awal turunnya wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ialah turunnya selepas daripada tahun yang ketiga. Itu memang sepakat ulama lah mengatakan kerana ayat yang ke-6 dan seterusnya itu memang nampak betul-betul ianya adalah turun selepas daripada satu peristiwa, iaitu Abu Jahal yang menjadi kepala kepada orang-orang musyrikin Mekah pada masa itu telah menghalang Nabi daripada melakukan ibadah. Artinya tak boleh buat lain. Depan Kaabah ni mesti sembah berhala saja. Kalau nak buat lain, maka kamilah yang akan menjadi kepala untuk menghalangnya. Itulah ini perangai Abu Jahal, dan itulah yang yang dibuat oleh Abu Jahal kepada semua, bukan sahaja Nabi tapi kepada sahabat-sahabat Nabi juga. Jadi kita tengok dalam ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-10 pada minggu ni, pada kali ni, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kita sebutkan hari itu bahawa perkataan ara'aita ni banyak dalam Quran. Ara'aita artinya daripada bahasa Arab, ra'a artinya melihat. A tu artinya tidakkah, ra'aita tu maknanya kamu. Jadi artinya dalam segi bahasa, adakah kamu tidak melihat, itu artinya. Tetapi ulama memberi makna melihat di sini bukan melihat dengan mata, tetapi melihat dengan fikiran, melihat dengan hati, iaitu apakah yang kamu rasa, artinya apakah yang kamu pandang, apa pendapat kamu, iaitu apa? Allazi yanha, seorang yang yanha.
Dalam ayat ini dia tidak sebut Abu Jahal, tapi sepakat ulama mengatakan, sebagaimana kata seorang ulama tafsir bernama Ibnu Atiyah, dia kata la khilaf bainal mufassirin kama qala Ibnu Atiyah fi anna al-musalli huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nahi huwa Abu Jahlin. Tak ada khilaf lagi, tak ada banyak pendapat lagi, satu pendapat saja di kalangan ulama tafsir bahawa yang ada dalam ayat ni, orang yang dicegah tu, orang yang dihalang, orang yang dilarang ialah Nabi, yang sembahyang tu ialah Nabi, dan orang yang melarang ialah Abu Jahal. Jadi kisah ini maknanya turun ketika Nabi kita ni dihalang oleh Abu Jahal. Ertinya dihalang ni, ertinya ialah Nabi telah melaksanakan dakwahnya secara terang-terangan dan sembahyang terang-terangan di depan Kaabah. Jadi kita ingatlah pada masa itu Kaabah ni memang dikelilingi oleh 360 berhala. Maknanya bukan macam kita sekarang ni Kaabah ni, tapi Kaabah dulu ni berhala. Kaabah ni dibina oleh Nabi Ibrahim, tak ada kaitan dengan berhala. Tapi bila Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendirikan Kaabah dengan bersihnya di atas dasar yang suci, di tempat yang Allah Taala beritahu di sini buat Kaabah ni, dicampakkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, diletakkan di situ, kemudian dibina Kaabah. Jadi peristiwanya ialah ada 4 kali dia kata Nabi Ibrahim ni pergi ke Mekah, yang besarnya 4 kali, bukan 4 kali sahaja, tapi yang besarnya 4 kali. Yang pertama hantar Hajar dan juga Ismail, letak situ di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah lembah. Dia kata lembah situ bukan lembah ada rumput, lembah yang kering kontang. Jadi kemudian dia tinggal di situ, dia balik ke Palestin. Nabi Ibrahim ni kalau dia datang ke tempat yang jauh macam tu, kalau dia berdua, bertiga, dia akan berjalan kaki. Kalau dia seorang-seorang, dikatakan ahli tafsir, dia akan naik burak. Wallahu a'lam bissawab. Jadi lepas tu dia datang kali yang pertama, dia tinggalkan Nabi Ismail dan juga Hajar, isteri dia di situ. Kemudian yang keduanya ialah dia datang selepas tu ketika Nabi Ismail dah besar dah sikit. Dah besar ni maknanya budak. Kemudian disuruh sembelih. Jadi tu korban, korban. Raya korban insya-Allah bulan 6, bulan 7 insya-Allah. Nampak lagi. Puasa tak lagi. Sebutlah Ustaz. Jadi yang tu yang kedua. Yang ketiga dia datang, Nabi Ismail tak ada. Masa tu Nabi Ismail dah besar dah. Nabi Ismail pergi berburu, Nabi Ismail dah kahwin. Nabi Ismail bukan orang Arab. Bahasa dia, bercakap bahasa dengan mak dia ialah dia kata bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Bahasa apa? Wallahu a'lam bissawab. Tapi bukan bahasa Arab. Tapi lepas tu dia kahwin dengan seorang perempuan daripada Jurhum. Jurhum ni orang Arab. Jadi lepas daripada tu, lepas dia kahwin, tapi kemudian dia keluar pergi berburu. Ayah dia datang, Ibrahim dia datang. Ismail keluar berburu, Ibrahim datang. Ibrahim datang tapi tak ada, Ismail tak ada. Dia tanya isteri kepada Ismail ni, mana suami kamu? Dia kata tak ada. Dia tak kenal mertua dia. Kemudian dia kata, bagaimana kehidupan kamu? Dia kata kehidupan tak berapa okey. Dia cakap bukan cakap Melayu. Dia cakap saya tak tahu bahasa apa. Jadi dia kata tak okey. Kenapa tak okey? Dia kata susah. Dia kata hidup susah, begini. Kemudian tak apalah, Nabi Ibrahim kata yang mana perempuan tu tak kenal lagi mertua dia, mertua dia. Kemudian dia kata okey tak apa, kalau suami awak balik, minta dia tukar palang pintu. Kemudian Nabi Ibrahim balik semula ke Palestin. Nabi Ibrahim tinggal di Hebron, di Khalil nama dia. Tempat tu sekarang nama dia Khalil. Ada satu masjid besar di situ. Sekarang ni ikutnya Palestin, tapi telah diambil lah orang lain yang ambil tempat tu, yang kita baca doa setiap kali masa kunut. Jadi selepas tu suami dia balik. Nabi Ismail balik ke rumah, jumpa dengan isteri dia. Isteri dia cerita ada seorang tua datang.
Kemudian dia pesan apa? Dia pesan, dia kata, dia macam mana? Dia tanya, dia pun ceritalah, begini bentuk dia. Nabi Ismail tahulah ini adalah ayah dia. Kemudian dia pesan apa? Dia kata pesan tukar palang pintu. Jadi Nabi Ismail tanya isteri dia, kamu tahu tak palang pintu tu apa? Dia kata tak tahu. Dia kata palang pintu itu ialah awak, kata. Jadi awak aku ceraikan. Cerai jadi. Kahwin lain. Kahwin seorang perempuan lain daripada Jurhum juga. Jurhum ni orang Arab. Jadi selepas daripada tu ayah dia datang lagi. Nabi Ismail tak ada di rumah. Kemudian dia jumpa dengan perempuan isteri dia ni, yang kedua ni. Dia tanya lagi bagaimana keadaan hidup. Dia kata keadaan hidup okey, no problem, bagus sangat, kata, selesa dan tak ada masalah, redha dengan apa yang ada. Jadi dia pesan, dia kata jangan ubah palang pintu. Jadi kemudian dia pun balik semula ke Palestin, naik burak lah kalau ikutnya. Kemudian Nabi Ismail balik dan tanya dia, perempuan tu tanya isteri dia, dia kata begini. Jadi dia kata aku kekalkan kamu, palang pintu tu ialah kamu. Tu kali yang seterusnya ialah datang lagi sekali untuk bina Kaabah. Tu jadi makna Kaabah ni dibina oleh Nabi Ismail, ditunjukkan tempatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat. Jadi bina Kaabah tu apa? 2 orang saja, dia dan juga Nabi Ismail. Jadi betapa susahnya nak angkat batu dan sebagainya tu, dia buat berdua tu. Nabi Ibrahim tukang tengok macam mana nak betul tak betul. Kemudian dia berpijak di atas satu batu, itulah tinggal tapak kaki dia yang kita panggil sekarang ni maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tu ada tapak kaki situ, iaitu tapak kaki tepat Nabi Ibrahim tu berpijak. Wallahu a'lam bissawab. Cerita detail tu tak tahu. Tu cerita sebab tu nama maqam. Dulu saya fikir maqam tu kubur. Bukan kubur, tapak kaki. Qama yaqumu maqam. Qama tu makna tempat berdiri, maqam tu makna tempat dia berdiri. Tempat Nabi Ibrahim berdiri masa bina Kaabah. Tapi Kaabah tu cantik lah, maknanya selepas daripada tu tak ada berhala-berhala ni. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan, Nabi Ismail jadi penunggu situ, maknanya mengajarkan iman, mengajarkan Islam kepada orang-orang yang berada di Mekah. Tapi selepas tu tak lama ni maknanya lama, beberapa ratus tahun sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada nabi lain tu di antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak dia jauh. Dia kata lebih kurang 3000 tahun. 3000 hingga 3500 tahun jarak di antara keduanya tu. Jadi bayangkanlah kalau kita tengok cerita Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ishaq, anak dia Nabi Yaqub, anak dia Nabi Yusuf, lahir ada 4-5 keturunan lagi tu, barulah lahirnya Nabi Musa. Daripada Nabi Musa tu, Firaun dengan Nabi Muhammad ni lebih kurang 1500 tahun. 1500 hingga. Orang sekarang pergi gali tu, arkeologis pergi gali Firaun, dia kata antara Firaun dengan zaman kita sekarang ni 3000 tahun. Jadi maknanya lebih kurang semua sekali kita kata 4000 tahun. 4000 tahun maknanya tidak ada nabi. 3000 tahun tak ada nabi. 3000 tahun lebih di antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad tak ada nabi. Berbeza dengan anak Nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub, anak Nabi Ishaq. Anak Nabi Ishaq ni anak dia ialah Yaqub Nabi. Anak Nabi Yaqub adalah Nabi Yusuf. Selepas daripada tu lahirlah Nabi Musa. Selepas daripada Nabi Musa sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam, tak pernah tak ada nabi, semua nabi. Tapi bukan rasul, semua nabi. Ada Yusha bin Nun dan juga macam-macam lah yang disebutkan oleh para ulama dan juga disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Bani Israel ini semuanya dipimpin oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Jadi Allah Ta'ala tak beritahulah kepada kita nabi apa, nama apa dan sebagainya. Itu adalah kerana memang tak perlu. Nanti kita tahu nanti 25 pun dah penat nak kira. Nak ingat pun penat lah. Tak kira-kira pun lagi. Kalau tanya kadang-kadang budak-budak sekarang ni pening kepala. 25. Tu baru 25. Kalau kena 313 tak pening kepala. Semua rasul-rasul. Kalau tu 124,000 nabi-nabi, lagilah pening kepala. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala sebut dalam Quran 25, itu pun manusia dah pening dah. Orang sekarang, orang Islam tapi pening. Baru 25. Pemain bola sepak tahu semua, Altif boleh kira insya-Allah.
MU tahu, Barcelona tahu, semua tahu, Madrid tahu, habis-habis Real semua tahu. Tapi nama ni tak tahu. Jadi itu keadaan apa ni kita kata Kaabah. Tapi selepas daripada tu, orang Arab kan ada cerita tu. Dia balik tu, ada seorang pergi ke Syam. Dia jumpa dengan orang satu tempat tu sedang sembah berhala. Dia pun tanya, ni apa benda yang kamu sembah? Dia kata, kami sembah inilah Tuhan kami. Dia kata minta sebiji, dia pun ambil lah. Dia beri sebiji, dia bawa balik ke Mekah. Kemudian dia cerita kepada orang Mekah, hey, dia kata aku singgah satu tempat, orang sembah benda ni. Jadi dia kata, kenapa kita ni sembah batu ni, 4 persegi ni? Marilah inilah dia kata Tuhan sebenarnya. Dia sama macam seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bila naik atas bukit tu, Tur Sina selama 40 hari, katalah apa ni, Samiri. Orang Bani Israel juga Samiri. Dia kata, kamu tahu tak, dia kata, Nabi Musa ada Tuhan yang dia lupa, iaitu mana? Ni lembu ni. Jadi dia buat lembu. Jadi lembu tu kemudian pakat sembah lembu ramai-ramai. Balik Nabi Musa daripada Tur Sina, turun daripada bukit tu bermunajat kepada Allah. Dia tengok-tengok semua Bani Israel dah sembah hadap lembu, kecuali beberapa orang saja, termasuk Nabi Harun yang tak sembah hadap lembu. Jadi maknanya marah dia kepada Nabi. Tu cerita dia lah. Jadi macam itulah perangai orang Arab ni. Dia akhirnya, orang Arab akhirnya semua jadi sesat semua, sembah berhala semua. Tapi masih ada lagi perkara-perkara yang mereka buat yang mengikut ajaran Nabi Ibrahim, iaitu menghormati Kaabah dan juga buat haji, dan juga menghormati tanah haram dan juga bulan haram. Bulan haram ni ada 4. Bulan haram ni Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Bila? Minggu depan. 2-3 hari lagi insya-Allah. Itu bulan Rejab. Itu bulan haram bagi orang Arab. Orang Arab sebelum Nabi pun haram, masa dalam Islam pun haram juga. Haram artinya tak boleh berperang pada masa itu. Tanah haram artinya masuk kawasan tu tak boleh buat kacau bilau, tak boleh buat apa-apa, tak boleh berperang, tak boleh apa dalam tanah haram ni. Kalau orang bunuh ayah kita pun tengok saja je, tak boleh, tunggu dia di luar tanah haram kalau nak tangkap dia. Tu orang Arab jaga. Tapi pak tu jaga, tapi pak berhala tak jaga. Dia letak berhala banyak-banyak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang nak bersih balik benda ni semua. Jadi bila Nabi datang, apa yang Nabi itu dapat wahyu pertama, kita tengok iaitu Iqra tu. Kemudian yang keduanya ialah Nabi pun start selepas 3 tahun, Nabi pun mula bercerita kepada orang-orang Quraisy ni bahawa begini tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Tapi berhala Nabi tak sentuh. Itu ulama-ulama kata, macam mana Nabi ni boleh sembahyang pada keliling Kaabah tu ada berhala? Sebab apa? Sebab ulama-ulama kata ialah berhala ni, batu-batu ni tidak akan naik, tidak akan tegak kalaulah manusia dalam hati dia tak ada sembah benda-benda ni semua. Jadi maknanya kena hancurkan dulu, runtuhkan dulu berhala dalam diri itu. Kemudian ni berhala-berhala ni akan runtuh sendiri. Begitulah juga, sebab itulah kita tengok dalam syariat ni dia banyak perkaranya ialah hukum-hukum agama ni dia datang kemudian. Dia datang lambat. Contohnya tutup aurat, contohnya minum arak, contohnya macam-macam perkara yang Allah Ta'ala haramkan kemudian. Mula-mula ni tak haramkan lagi. Kenapa? Kerana manusia ni kalau haramkan awal-awal, dia ni dalam diri dia ada lagi suka kepada perkara tu. Tapi bila Allah Ta'ala hancurkan, bila mereka dah hilang syirik, dah hilang rasa berhala, dah hilang semua ni, kembali pada Allah Ta'ala saja, hormat pada Allah, Tuhan ya Allah, maka automatically mereka akan buang benda ni. Berhala tu akan runtuh sendiri. Bila berhala ni diruntuhkan? Pada tahun yang ke-8 Hijrah. Maknanya selepas daripada 13 tahun campur dengan 8 jadi 21. Betul tak? 21 tahun barulah berhala tu diruntuhkan, dihancurkan habis-habis masa pembukaan kota Mekah. Jadi pada masa ni, mula-mula ni Nabi nak sembahyang. Bila Nabi nak sembahyang, adalah pakcik seorang ni pengacau, menghalang Nabi daripada sembahyang, iaitu Abu Jahal. Jadi ayat ni pun turun. Jadi maknanya suasana tu, keadaan tu, kalau orang yang hadapi perkara tu, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila dia nak sembahyang tiba-tiba orang halang, turun ayat ni, memang cantik, memang terasa. Kita mungkin tak terasa. Sebab apa? Sebab tak kena mengena sikit dengan kita, seolah-olahnya lah kan, tak ada, macam jauh sikit dengan kita. Tapi sebab itulah kita bila kita nak baca tafsir, kita nak baca ayat Al-Quran, ulama-ulama kata ialah digalakkan untuk kita belajar sirah Nabi, belajar sejarah hidup Nabi,
Biar kita nampak sejarah hidup Nabi tu macam kita nampak depan mata kita apa yang sedang berlaku tu. Nabi nak sembahyang, kemudian tiba-tiba ada orang halang dia. Jadi turun ayat ni, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu tengok orang yang nak sembahyang, tiba-tiba ada orang larang dia. Kemudian Allah SWT kata, ara'aita in kana 'alal huda. Ayat yang ke-11 Ayat yang ke-11, ara'aita in kana 'alal huda. Apa kata kalau dia ni betul? 'Alal huda, di atas petunjuk. Au amara bit taqwa, ataupun dia ni menyuruh dengan kebaikan. Kita dah cerita, saya sedulu kan, maknanya apa ni? Nabi SAW, apa yang Nabi bawa ni, tak ada benda yang tak elok. Islam yang datang ni tak ada benda yang tak elok. Cuma manusia yang cuba, yang tak suka kepada agama, tak suka kepada Islam ni, dia menampakkan Islam tu tak elok, padahal tak ada benda yang dalam Islam ni yang tak elok. Cakap apa saja, jangan benda-benda yang memang tak betul. Kadang-kadang ada orang Islam yang macam setengah-setengah tempat, contohnya lah, setengah-setengah tempat dia bukan di sini, makna di negara-negara tu kadang-kadang dia kata ini perkara agama, sedangkan perkara itu bukan agama. Contohnya ada orang tembak orang ni, bunuh orang ni merata-rata, dia kata jihad. Itu bukan jihad, itu bunuh orang, nama dia. Itu salah faham. Jadi orang musuh Islam ni, dia gunakan perkara-perkara ni, dia besar-besarkan. Kemudian dia kata orang Islam ni jahat, orang Islam ni tersebar dengan pedang. Mana pedang ada? Pedang tak ada. Pedang yang tengok kawasan ni, kata Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia ke, Brunei ke, Singapura ke, ataupun Filipin, mana ada Islam ni tersebar dengan pedang? Tak ada. Orang nak kepada Islam tu. Sebab apa? Orang tengok kebaikan Islam tu. Jadi oleh kerana itulah maknanya aw amara bit taqwa, dia kata yang Muhammad bawa ni semua benda-benda baik. At-taqwa, takut pada Allah, benda-benda yang baik. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Allah Taala kata, tengok banyak tu ara'aita. Cuba fikir, maknanya dia suruh kita fikir. Dia minta kita ni supaya fikir. In kazzaba wa tawalla. In sini maknanya ialah dia ni. Dia ni siapa? Iaitu Abu Jahal. Kazzaba dia, wa tawalla dia. Dia berpaling, maknanya lari, maknanya tak nak terima agama. Dahlah kazzaba dalam bahasa Arab, kalau kazzaba maknanya menipu. Kalau kazzaba, dia akan jadi kazzaba yukazzibu, takzib maknanya ialah mengatakan orang lain tu bohong. Gitu. Bukan dia berbohong. Kalau dia bercakap bohong lain, dia guna perkataan dia. Tapi bila kazzaba, artinya dia mengatakan orang tu bohong. Jadi kalau kita tengok ayat ni lah, maksud dia ialah Abu Jahal ni tak ada kerja lain. Kalau ikut dalam apa ni, dalam sirah dia cerita, ketika musim haji, Nabi pun pergi berdakwah kepada orang-orang yang datang pada musim haji. Ini satu kelebihan Mekah, sebab orang datang daripada seluruh tanah Arab datang ke Mekah pada setiap tahun musim haji untuk buat haji. Tu yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS, ajaran tu. Kemudian mereka berkumpul di Mina 3 hari. Melontar juga mereka. Kemudian Arafah juga mereka. Cuma orang Quraisy ni dia pelik sikit. Dia tak pergi di Arafah, dia pergi duduk kat Muzdalifah tu. Dia tunggu orang datang balik, dia pun ikut sama-sama. Sebab apa? Dia kata ni special untuk orang Quraisy saja. Tu dia action sikit lah. Dia nak tunjuk dia punya ego sikit. Orang lain semua pergi Arafah, tapi dia tak, dia tunggu situ. Kemudian tapi berkumpul di Mina. Masa berkumpul di Mina tu selama 3 hari, masa tu Nabi ambil peluang. Setiap kali musim haji, Nabi akan pergi kepada setiap khemah, cerita Islam. Tapi di belakang dia tu akan adalah seorang yang tukang ikut dia. Ikut dia tu sama ada Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Dia bergilir lah dia orang tu, rajin kerja, dia tak ada kerja. Jadi maknanya dia pergi. Bila Nabi sudah bercakap, dia pun beritahu, jangan ikut cakap ni, jangan ikut Muhammad tu, jangan ikut tu orang tu, dia tu gila. Sekali gila, sekali sihir, sekali apa. Sebab tu bila musim haji je nak tiba, orang Arab ni akan musyawarat. Dia akan buat permusyawaratan dia akan nak letak nama apa pada Muhammad ni. Sekali dia plan musyawarat, jadi kerja dia musyawarat khusus untuk supaya orang ni tak ikut Muhammad. Sekali dia fikir, tukang sihir lah, okey pergi tukang sihir, tak menjadi. Sekali pergi, tukang syair lah. Sebab apa? Dia ni kata-kata dia ni best, lunak, sedap didengar. Tukang sihir, tak, tukang syair, tak jadi. Sekali tukang sihir, tukang syair, tukang nujum, tukang macam-macam dia gunakan. Maknanya nak kata dia ni tak ada kerja, duk ikut je Muhammad ni.
baiklah duduk diam di rumah kan, pergi tanam sayur ke tanam padi kan, bagus ke tanam kurma ke bela apa ni, bela kambing ke. Tapi ini duk kerja ikut Muhammad. Sebab itulah Allah Taala kata sini, au amara bit taqwa ara'aita in kazzaba, dia kerja dia mendustai. Kemudian tu dia sendiri bukan nak pun, wa tawalla, dia ni lari berpaling daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kemudian Allah Taala tanya, dia ni tak tahu ke bahawa apa yang dibuat tu Tuhan tengok? Gitu kan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Dia tak faham ke apa yang dia buat tu sebenarnya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala kata selepas pada tu dia kata kalla. Ni kalla lagi. Kalla ni jaga kau. Kalla, jaga tu amaran dia kata. Kalimatu zajrin dalam bahasa Arab. Kalimatu zajrin maknanya ialah jaga kau. Bagi amaran tu, jaga. Kalla la illam yantahi. Kalau dia tidak berhenti. Berhenti maknanya stop daripada apa yang dia buat tu. Apa amaran Allah Subhanahu wa taala? Dia kata la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Nasfa'an artinya ialah macam kalau kita ambil batu tu kepuk kepala tu bagi hancur tu. Apa tu? Kalau tak tahu kita himpit kepala. Kalau dalam bahasa moden ni nasfa'a tu maknanya letup. Ambil TNT tu tok satu pasang tu jadi meletup habis. Hancur habis. Hancur, nak hancurkan satu benda tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sini guna perkataan tu, kemudian dia la nasfa'an, la tu depan tu, la tu maknanya la tu sungguh pasti kami akan letupkan, hancurkan bin nasiyah. Itu satu pendapat katanya. Ada satu pendapat nasfa'an tu ialah tarik. Tarik hubung dia tu, tarik. Nasiyah ni kepala dia depan ni. Bila guna perkataan nasiyah dalam bahasa Arab artinya ialah satu kata-kata nak menghinakan orang tu. Maknanya kalau tarik lengan, okey tarik lengan. Tarik baju, lagi. Tarik sini, okey lagi. Bila tarik ni, itu memang teruk tu, mai sini. Itu tarik dia tu. Mana ada orang tarik macam tu? Budak cikgu sekolah tarik budak macam tu, siaplah orang ambil gambar, lepas tu kena hantarlah masuk. Memang dahsyat lah tu kan. Kalau tarik tangan tak ada masalah kan. Itu tarik tangan main-main masuk. Itu ni tarik nasiyah. Nasiyah ni tu ubun-ubun depan kepala sini. Itu nasiyah. Kata-kata nak menunjukkan kepada, nak menunjukkan apa ni, satu benda yang memalukan, buat satu benda yang. Kemudian Allah Taala kata apa? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Tu label yang Allah Taala beri kepada Abu Jahal. Siapa nasiyah siapa? Kalau dia tak berhenti, kalau Abu Jahal ni tak berhenti, Allah Taala tak sebut nama Abu Jahal. Dalam Quran tak ada. Dalam Quran ni ada nama Abu Lahab. Abu Lahab dapat nama dia lah. Bila dapat nama, kita terpaksa lah baca. Bila kita baca, maknanya baca tu kutuk lah. Kutuk Abu Lahab tu. Tapi Abu Jahal tak ada. Tapi ada banyak tentang Abu Jahal. Bila kita orang tahu cerita, maknanya orang tahu cerita sirah Nabi SAW, bila baca ni memang tahu. Ini Abu Jahal, ini Abu Jahal ni, Abu Jahal. Jadi memang automatically tahu. Kalau orang tak tahu, maknanya dia tak, sebab tak tahu sirah lah. Jadi bila tahu sirah dia akan tahu. Allah Taala kata sebab apa? Dia ni nasiyatin kazibatin, penipu. Lepas tu khati'atin. Khati'atin ni kalau ikut makna asal maknanya salah. Tapi maksudnya bukan salah sini. Tapi maknanya orang yang bersalah, orang yang mujrim, orang yang jahat, penyayang. Orang yang bersalah lah maknanya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Kemudian Allah sebut sebab tu, kalau Allah Taala buat macam tu, apa akan jadi? Dia akan falyad'unadiyah. Maka kalau Allah Taala buat macam tu, pasti dia akan yad'u, memanggil. Nadiyah maknanya ialah grup-grup dia. Nadiyah dalam bahasa Arab tu ialah satu kumpulan, maknanya orang yang duduk sekelompok tu. Itu makna gangster-gangster dia lah. Gitu. Maknanya dia ada kaki, ramai orang-orang dia. Gitu. Ramai pengikut-pengikut dia, ramai orang-orang yang hebat yang bersama dengan dia. Itu nama dia Nadiyah. Jadi Allah Taala kata, kalau kami buat macam tu, nanti dia akan panggil lah tu, oi tolong aku tolong aku ni. Sebab apa? Ada orang nak. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata sanad'uz zabaniyah. Sanad'uz zabaniyah. Zabaniyah ni kita kata bukan apa ni, kalau yang kita sebut selalu ialah malaikat tu kan, malaikat yang jaga neraka, itu zabaniyah. Tapi dalam bahasa Arab erti zabaniyah ni memang orang Arab dia tahu.
Jadi apa erti zabaniyah? Zabaniyah ini dalam bahasa Arab ertinya asalnya ialah iaitu orang yang bekerja menjadi pembantu kepada orang-orang besar, dan kerja dia tukang tolak orang. Tukang tolak orang kerja dia. Kan kalau biasa kan orang nak jumpa tentang ramai-ramai, dia tukang tolak jangan rapat. Itu nama dia zaban, nama dia az-zaban. Orang Arab. Jadi orang Arab gunakan az-zaban ini ialah untuk menunjukkan kepada orang yang tolak, lepas tu dia ni kasar. Dan orang nak datang juga dia tolak kan. Sampai sekali Allah Ta'ala gunakan nama zabaniyah ni kepada malaikat yang menjaga neraka, kerana dia ni akan tolak orang tu masuk dalam neraka tu. Itu sebab tu nama dia zabaniyah. Jadi az-zaban tu iaitu ad-daf'u dalam bahasa Arab. Jadi Allah SWT kata, kalaulah dia panggil, tak apa, bagi dia panggil siapa tu? Panggil geng-geng dia tu. Tapi aku akan panggil siapa? Zabaniyah. Artinya bila sebut zabaniyah ini, tu semua tak boleh lawan tu. Bila sebut perkataan tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam hadis disebutkan, dan ulama-ulama sahabat-sahabat menyebutkan, kalaulah Abu Jahal dia panggil pada masa tu Zabaniyah, dia panggil kawan-kawan dia tu, nescaya Zabaniyah akan datang, akan hancurkan dia semua sekali. Nasib baik dia tak buat macam tu. Akhirnya yang terakhir, ayat yang ke-19, Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata, Allah Taala kata, kalla. Jadi wahai Muhammad, la tuti'hu, jangan kamu taat padanya. Nya tu ialah Abu Jahal dan juga orang-orang yang melarang kamu. Kemudian wasjud, dan hendaklah kamu sujud, waqtarib, dan hendaklah kamu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini kesimpulan daripada 1 sampai kepada 18. Allah Ta'ala start dengan cerita tentang kejadian manusia, sifat perangai manusia. Manusia ni jahat, turian. Kerana apa? Kerana tak sedar bahawa dia akan balik kepada Allah. Dan kemudian tu ada sejenis manusia, Allah Ta'ala ceritakan macam mana jenis orang yang turian, orang yang jahat ni. Antaranya ialah ni Abu Jahal. Perangai dia macam mana? Dia suka larang orang buat baik, dia suka macam ni. Kemudian Allah Ta'ala tutup surah Al-Alaq ni dengan kata bahawa dia kata tak apa, biarkan. Dia ingat Allah Ta'ala tak tengok apa yang dia buat tu. Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala kalau nak hancurkan dia boleh, tapi Allah Ta'ala bagi kepada dia, beri masa kepada dia kan, sehingga dia jahat sampai kepada dia kata ditarik oleh, seperti ditarik oleh atas nasiyah tu. Jadi setengah ulama tafsir kata dalam ayat yang disebutkan tu, yang sebut tadi tu, iaitu pasal apa? La illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah, itu sebab Abu Jahal nanti tu masa dia mati di Badar tu, dia ditarik macam tu, kepala dia tu ditarik atas tanah tu, kemudian dipotong dia tu oleh Ibnu Mas'ud, kemudian dibawa kepala tu kepada Nabi. Dia kata Abu Jahal dah mati, Nabi, ya Rasulullah kata. Ya ke? Mana bukti dia? Dia tunjuk kepala. Dia kata, ni Abu Jahal. Ya. Nabi kata, inilah Fir'aun hazihil ummah, inilah Fir'aun ummah ini, dah mati dah. Jadi Allah Ta'ala kata itulah, Allah Ta'ala bagi masa kepada dia 13 tahun sampai 2 tahun, 15 tahun je dia boleh beraksi. Dia boleh action sangat, dah habis. Last sekali Allah Ta'ala kata, kalla, dah sudahlah Muhammad, jangan layan ni, hendaklah kamu la tuti'hu. Artinya mereka kata larang, jangan ikut cakap mereka. Mereka kata jangan buat. Kalau benda tu Islam, kamu mesti buat. Kamu dengar cakap Allah, jangan dengar cakap mereka tu. La tuti'hu. Jadi kita pada hari ini insya-Allah kita ingat ayat ni ayat sujud. La tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat sujud sejadah ni. Tapi kita tak sujud lah sekarang ni. Kalau saya nak sujud begitu. Kalau semua susuk jadi pening. Tapi insya-Allah kalau kita baca seorang-seorang boleh sujud sini sujud sejadah. Tak tunggu hari Jumaat lah hari-hari apa-apa pun baca Quran seorang-seorang boleh sujud. Letak Quran tepi, kita sujud. Kena takbir lah ikut mazhab Syafi'i. Takbir Allahu Akbar, bukan takbir berdiri, duduk pun tak apa baru sujud. Menghadap kiblat lah, jangan menghadap ke Moskow ke mana, Tokyo ke, tak boleh. Menghadap ke Mekah lah. Tu sujud. Sujud tu sujud macam biasalah sujud, nak baca apa-apa bacalah Subhana rabbiyal a'la pun boleh, apa-apa pun boleh. Yang pentingnya ialah sujud. Sebab ayat ni kata wasjud, hendaklah kamu sujud. Tapi ayat ni konten dia maknanya lah
jangan dengar cakap mereka tu. Teruskan kerja kamu wahai Muhammad. Apa nak jadi, Allah Taala bersama dengan kamu. Setakat itulah saja insya-Allah ayat daripada Al-Alaq jadi 4 kali nak habis. Lepas ni kita akan sambung lagi surah yang seterusnya insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi kita tangguhkan kuliah kita pada malam ni dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.